Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulakan kelas kita PDPR Pendidikan Islam tahun 2. Hari ini kita akan belajar berkaitan tentang Al-Quran, bidang Al-Quran tentang surah An-Nas. Surah An-Nas. Baik, sebelum kita mula, kita baca doa dulu. Baca doa dan baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang surah An-Nas. Surah An-Nas ini adalah surah yang pendek, antara surah yang pendek di dalam Al-Quran. Surah yang pendek dia disebut sebagai surah lazim. Surah lazim kita sama-sama biasanya surah ini kita akan dengar tuan imam di masjid kita selalu baca. Bila dia sudah habis baca surah Al-Fatihah, lepas tu dibaca surah lazim. Jadi dan surah An-Nas ini termasuk di dalam 3 surah yang disebut sebagai 3 kul. Kenapa di 3 kul? Baik, kita akan tengok satu persatu ayatnya. Kenapa dipanggil 3 kul? Kalau orang sebut pada kita, okey tolong baca 3 kul. Jadi kita tahu ada 3 surah yang dimulai dengan perkataan kul tu tadi. Dekat mana ayatnya? Baik, kita tengok. Baik, Ustaz akan baca dulu. Ustaz akan baca 3 kul ni dan surah ini kamu kena hafal juga. Supaya nanti apabila kita baca, kita sembahyang, kita solat, kita akan membaca ayat ini di dalam sembahyang kita. Takkanlah kamu hanya baca surah Al-Fatihah di dalam sembahyang kita. Kena bacalah ayat-ayat Al-Quran yang lain pada setelah kita membaca surah Al-Fatihah. Okey, baik. Ayat dia berbunyi begini. Dengar dengan penuh perhatian, fokus dan teliti supaya kamu boleh hafal ikut apa yang Ustaz baca. Okey, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Baik. Jadi pada bacaan tadi tu kamu kena ulang-ulang. Bagi yang baru nak mula menghafal surah ini kan, baru nak hafal surah ni, dengar berkali-kali, insya-Allah kita akan mudahlah untuk menghafal. Setiap hari berkali-kali, berulang kali kita dengar bacaan ini tadi, supaya kita akan sentiasa mendengar
menghafalnya, mudah untuk menghafalnya. Baik, kita pergi kepada maksud kepada surah ini. Apa dimaksudkan dengan ayat ini tadi, dengan surah ini tadi yang kita baca? Rasanya semua orang hafal surah lazim ni. Biasa dah dengar pergi sembahyang tarawih dulu. Masa di bulan Ramadan kita selalu dengar imam ataupun tak pun sembahyang tarawih, sembahyang yang biasa-biasa tu, subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, kita selalu dengar imam baca. Ni. Okey, baik. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Itu maksud Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu bukanlah ayat, bukan ayat yang pertama di dalam surah ini, tapi kita mulakan dalam hidup kita sesuatu, kita mulakan dengan Bismillah, supaya apa yang kita buat dalam seharian diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan seharian kita, diberkati dari sudut rezeki kita, apa yang kita makan, apa yang kita belajar, apa yang kita tengok, macam-macam lah. Allah akan beri keberkatan kepada hidup kita. Baik, ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi maksudnya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini mengajarkan kita beberapa perkara, sebenarnya banyak perkara. Jadi pada ayat pertama ini tadi, Allah mengajar kepada kita untuk kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perlindungannya, kepada perlindungannya, supaya kehidupan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, yang Maha besar, yang menghidup dan mematikan kita. Kenapa Allah ajarkan kepada kita Qul a'udzu birabbin nas ini? Ialah kalau kita dengar hari ini pelbagai isu semasa berkaitan tentang masalah sosial, masalah yang dilakukan oleh kita manusia ini sendiri. Yang baru-baru ni kita dengar kan, rompakan bersenjata yang berlaku di sebuah kedai kan, di tempat kita ini. Apalagi kes buli ke ataupun gangsterism ke, ada orang gangster yang buli kepada kita ataupun buat masalah, bantai orang sana, tumbuk orang sana, tembak orang sana, potong orang sana. Jadi banyak isu-isu berkaitan tentang salah laku manusia terhadap manusia itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita untuk kita ni sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita doa? Minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang boleh lindung kita. Ya, memang kita ada polis, ada askar, tetapi semua itu atas kekuasaan dan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu menghadapi kecemasan, sempatkah kita nak telefon polis? Tak sempatnya. Kita dalam keadaan panik. Yang hanya mampu untuk kita memohon pertolongan adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala lah. Itu yang penting, keyakinan kita orang Islam memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini kita kan belajar berkaitan dengan surah Al-Fatihah kan.
Surah Al-Fatihah pun kita ada menyebut yang kita ini memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan Allah ini memberi pertolongan kepada kita. Baik. Pada ayat yang seterusnya adalah Malikin Nas. Malikin Nas. Maksudnya adalah daripada ayat yang pertama tadi, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Maksud dia adalah raja kepada manusia. Raja kepada manusia ini pun ada disebut di dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Dan Allah ini juga adalah raja kepada manusia. Kita manusia ni kan, kita di Malaysia ada sultan, kita ada agung, kita ada presiden. Di Indonesia ke di Amerika menggunakan istilah-istilah yang berbeza-beza. Kalau kita pergi ke raja di contoh, Ustaz bagi contoh, raja di Indonesia, katakan contoh raja di Indonesia, adakah itu raja kita di Malaysia? Tidak. Raja kita di Malaysia lah. Kalau di negara-negara lain dia ada raja dia sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ini adalah raja kepada manusia. Tidak kiralah daripada Jepun ke, daripada Filipin ke, daripada Indonesia ke, Malaysia ke, Singapura ke, Brunei ke, Allah adalah raja kepada manusia. Raja kepada manusia. Jadi di dalam ayat ini juga Allah mengajarkan kita tentang ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu ketuhanan. Itu yang Allah ajarkan di dalam ini. Allah nak beritahu bahawa dia adalah raja kepada manusia, raja kepada raja-raja, bos yang menjadikan kita raja kerajaan Allah Subhanahu wa taala ini. Dia tidak sama dengan raja-raja yang ada. Adakah agung, sultan ataupun presiden yang menjadikan kita? Tidak. Allah yang menjadikan kita. Sebab itulah disebut sebagai Malikin Nas, raja kepada manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ini yang menjadikan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menghidup dan mematikan kita. Baik, ayat yang seterusnya, Ilahin Nas. Ilahin Nas maksudnya sembahan kepada manusia. Sembahan kepada manusia. Kita ni manusia ni menyembah kepada Tuhan kita. Tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Cubalah cari dalam hidup ini, siapa yang menghidup dan mematikan kita? Siapa yang boleh memberi rezeki kepada kita? Mak bapak kita pun belum tentu dapat. Karena itu semua atas keizinan Allah Subhanahu wa taala. Kamu nak ni pun belum tentu. Contoh kamu nak kamu kata dekat mak bapak kamu, mak bapak saya nak beli mainan, pun belum tentu diberi. Belum tentu kamu dapat. Tapi Allah Subhanahu wa taala inilah kita menyembah kepadanya. Tuhan yang kita sembah. Itu Allah ajar juga kepada kita pada ayat ini. Siapa yang kita sembah dalam hidup kita ini? Siapa yang kita jadikan Tuhan dalam hidup ini? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya ayat yang seterusnya, ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Maksudnya adalah dari kejahatan bisikan yang tersembunyi. Bisikan siapa? Bisikan
memastikan siapa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah bisikan syaitan, min syarril waswasil khannas. Dan kita juga minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dihindari daripada bisikan syaitan, bisikan yang jahat, bisikan nafsu, bisikan jin dan sebagainya yang mengajak kepada kita untuk melakukan kejahatan. Allah Subhanahu wa taala dia kita memohon kepadanya untuk dilindungi kita ni daripada gangguan syaitan, diganggu oleh gangguan jin dan sebagainya yang jahat-jahat tu. Pada ayat inilah min syarril waswasil khannas. Kerana biasalah kita selalu sembahyang, ini keadaannya kita kadang-kadang kita sembahyang kita was-was kan. Ustaz pernah tengok orang sembahyang dia angkat takbir, Allah Akbar, tu dia geleng kepala, Allah Akbar, lepas tu dia geleng lagi sampai bila habis. Itu adalah antara tanda-tanda ada gangguan daripada syaitan, daripada jin, untuk kita supaya kita ini tidak khusyuk, tidak fokus di dalam sembahyang kita, Jadi syaitan suka ganggu kita supaya kita tidak fokus dalam sembahyang kita. Jadi ini adalah kita doa kita minta kepada Allah Subhanahu taala untuk kita dilindungi daripada bisikan syaitan. Bisikan baru tu, belum syaitan sendiri datang untuk bagi tahu kepada kita depan-depan bisikan dia. Kerana bisikan inilah permulaan untuk seseorang manusia itu melakukan kejahatan, kemaksiatan. Baik, ayat yang kelima, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, maksudnya yang membisikkan ke dalam dada manusia. Ini lanjutan kepada ayat tadi, ayat yang kita sebut pada ayat yang keempat tadi. Bisikan syaitan tu, syaitan ini akan membisik ke dalam hati, dada-dada manusia untuk melakukan kejahatan supaya tidak fokus dan sebagainya. Dia memporak-porandakan, membuat kita celahu, membuat kita tak fokus di dalam kehidupan seharian kita, terutama di dalam kita nak mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, okey. Seterusnya ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas. Ini last kali kita doa. Kita beritahu juga daripada golongan jin juga dan daripada golongan manusia itu juga. Sebab manusia ni ada yang baik dan ada yang jahat. Kenapa boleh manusia itu jadi jahat? Kerana mereka terikut dengan bisikan syaitan. Okey, baik. Jadi aktiviti untuk sesi PDPR kita ni, pelajaran kita pada hari ini, Ustaz nak kamu semua rakam video, kamu hafal baca surah An-Nas ini, dan kamu hantar ke dalam grup WhatsApp kita nanti, hantar dan baca dengan betul. Sebelum kamu nak rakam tu, kamu bacalah dulu, baca bagi lancar dulu, betul-betul hafal dah, baru rakam. Okey, dan yang paling penting juga kamu bagi tahu, tulis nama, bagi tahu nama kamu penuh, nama penuh dan kelas kamu, supaya ustaz tahu kamu daripada kelas mana. Ni tiba-tiba ada video muka siapa entah kamu bagi, tak ada nama, ustaz tak boleh buat semakan. Tu masalah lah nanti kan. Mudahkan kerja orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kerja kita.
Okey, baik, itu aktivitinya. Dan aktiviti seterusnya juga, kamu tulis surah An-Nas ini di dalam buku tulis, buku latihan kamu, dan hantar secara bergambar. Hantar juga di dalam grup WhatsApp. Okey, dalam grup WhatsApp kita nanti Ustaz akan buat semakan di sana. Jangan lupa tulis nama, hari dan tarikh. Itu pada buku itulah. Pada buku. Kalau yang video tadi tak payah, kamu just maklum, bagi tahu nama kamu, ni video nama sekian-sekian, contoh ni video Muhammad Asri, contoh begitu, supaya Ustaz tahu Muhammad Asri daripada 1C katakan, ataupun 1A, kena beritahu kelas supaya Ustaz tahu. Okey, baik. Jadi kita ini sajalah sesi PDPR kita pada hari ini. Selebihnya kita kepada aktiviti lah, untuk kamu buat aktiviti yang Ustaz bagi, latihan yang Ustaz bagi, dan kita akan buat penilaian sejauh mana kamu faham, dan sejauh mana kamu boleh hafal, boleh baca surah ini. Jadi kalau bagi yang sudah hafal surah An-Nas ini, jadi bacalah di dalam sembahyang kamu. Jadikan dia adalah bacaan di dalam sembahyang kamu, seharian kamu. Baik, itu saja pada sesi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.